سبحانك لنا الملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi di dalam diskusi umrah yang mudah-mudahan memberi manfaat pada kita pada petang ni. Tadi kita mendengar lafaz talbiyah yang mengingatkan kita bahawa lafaz ini pernah kita laungkan, pernah kita lafazkan ketika kita menunaikan haji dan umrah. Dan Alhamdulillah, setelah selesai manasik umrah dan haji kita, maka kita kembali semula ke tanah air kita dengan selamatnya. Yang mudah-mudahan apa yang kita harapkan ialah kita membawa haji yang mabrur dan umrah yang makbullah. Sebabnya ialah untuk melihat mabrur haji atau umrah itu bukan di tanah haram Mekah dan Madinah, tetapi ialah apabila kita balik ke Malaysia, adakah kita membawa satu perubahan pada diri kita. Jadi untuk kali ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak beberapa perkara, bukan saja untuk diri tuan-tuan, tetapi juga untuk diri saya sebagai insan-insan yang telah pergi menunaikan haji dan umrah itu, insya-Allah. Pertama sekali, setelah kita balik daripada mengerjakan haji dan umrah, maka kita mesti ada satu iltizam di hati kita untuk mengekalkan umrah yang makbullah itu dan haji yang mabrur itu. Pertama sekali ialah kita hendaklah memelihara kemurnian akidah kita. Kita hendaklah mempunyai akidah yang memang tetap teguh, kuat dan utuh mengikut ahli sunnah wal jamaah. Jangan sesekali kita terpesong akidah kita dengan mengikut fahaman-fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, seperti Syiah, liberal dan sebagainya. Ini amat bahaya pada diri kita. Sebab itu kita perlu lagi, walaupun kita telah mengerjakan haji, mengerjakan umrah, maka kita perlu lagi bertalaki, berguru, menghadiri majlis-majlis ilmu, bukan saja di masjid dan di surau, tetapi di mana saja pengajian, untuk memantapkan lagi akidah kita. Terutama sekali dalam kita mendalami ilmu tauhid kita. Mudah-mudahan akidah kita sentiasa murni dengan mengikut itikad ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua sekali ialah kita pelihara solat kita. Kalaulah kita di Mekah dan Madinah, kita boleh bangun pukul 2 pagi, kita terus berduyun-duyun berjalan kaki. Bagi mereka yang duduk hotel yang jauh, sanggup menempuh jalan kaki yang jauh, mungkin 500 meter, mungkin 700 meter, bahkan ada yang sanggup naik teksi untuk sampai ke Masjidil Haram, untuk bersolat di sana, untuk tahajud dan sebagainya. Apatah lagi apabila kita telah balik ke tanah air kita ini, maka semangat itu mesti kita teruskan lagi. Kalau dulu kita boleh bangun pukul 2, pukul 3 untuk tahajud, maka benda ini kita kena teruskan lagi ketika telah berada di tanah air kita ini, supaya kita sentiasa kuat, sentiasa utuh iman kita, rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Perlulah kita solat di awal waktu. Dan bagi lelaki, selalu saya ingatkan, tempat mereka berjemaah ialah di masjid dan di surau. Itu afdal bagi seorang lelaki itu. Bagi wanita, afdalnya ialah dia solat di rumah. Sekiranya tiada fitnah, mereka bolehlah juga solat berjemaah di masjid itu. Yang ketiga, menjaga tutur kata dan pandangan. Apabila kita balik, jaga tutur kata kita, pandangan kita, bercakap yang baik-baik, mengajak kepada kebaikan, tinggalkan perkara-perkara yang mungkar, ajak kepada perkara yang makruf. Kawal pandangan kita daripada perkara-perkara yang mempunyai unsur-unsur maksiat kita. Pastikan kita ni menjaga mulut kita, menjaga jari kita. Apabila lagi zaman sekarang ini banyak kepada viral, WhatsApp sana, WhatsApp sini, benda yang tak pasti jangan kongsi. Kita jaga diri kita, jaga akhlak kita. Jangan kita membuat satu benda yang melanggar sumpah setia kita, melanggar janji kita semasa kita berdoa di depan Kaabah,
semasa kita solat di Masjidil Haram, semasa kita solat di Masjid Nabawi dan sebagainya. Balik di Malaysia ini, kekalkan untuk menjaga tutur kata diri kita. Yang keempat, menjadi teladan. Jaga diri kita supaya kita menjadi teladan kepada orang lain. Di sudut penampilan kita, pakaian kita yang bersih dan kemas. Kemudian kita selalu membuat kerja-kerja amal, menunjukkan kepimpinan yang baik pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada masyarakat, dan semakin kuat pegangan agamanya. Balik dah solat di Masjidil Haram, sudah melihat Kaabah, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah menziarahi Nabi, sudah melafazkan ta'ziyah pada Allah, pada Rasulnya, maka bila kita balik ini, maka hendaklah kita semakin kuat pegangan agamanya. Dan jangan kembali kepada perangai-perangai kita yang dulu itu. Perangai-perangai yang tidak elok, perangai-perangai kita yang mungkin membuat perbuatan-perbuatan yang haram dan sebagainya, maka tinggalkan sebaik mungkin. Kerana kita hendakkan umrah kita yang makbullah itu, dan kita hendakkan haji kita yang mabrur, supaya kita menjadi insan yang lebih beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, elak sumber yang haram atau syubhah. Ya, bila kita balik, segala makan minum kita hendaklah kita jaga. Jangan ada yang haram, jangan ada yang syubhah, ya, ataupun bahan-bahan itu daripada proses-proses yang haram dan syubhah. Ya, jagalah pemakanan kita kerana hati itu ditempa melalui makanan kita. Makanlah benda yang halal, yang baik, yang mudah-mudahan kita sentiasa tenang, terang dan istiqamah kita rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menjauhkan diri daripada kefasikan dan orang-orang yang fasik. Kalau sebelum kita pergi haji, kita pergi umrah, kita banyak lepak sana, lepak sini, main dam haji, mainlah apa benda yang bukan-bukan, yang lara dan sebagainya. Bergaul dengan kawan-kawan yang sentiasa melafazkan benda-benda yang lara. Maka setelah kita balik pada haji dan umrah, jaga diri kita, kurangkan pergaulan. Ya, kalau boleh elakkan bergaul dengan mereka-mereka yang fasik. Fasik ini maknanya orang yang melazimi perkara-perkara yang tidak baik dalam agama itu. Maka kita bergaullah dengan orang-orang yang baik-baik. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, setelah balik daripada mengerjakan haji dan umrah, berusaha menambah ilmu kita. Tuan-tuan kena selalu ingat, walaupun kita telah menjadi tetamu Allah, mengerjakan haji, mengerjakan umrah, kita masih kurang lagi ilmu kita. Tuan-tuan boleh nilai diri tuan-tuan, saya boleh menilai diri saya, maka kita pergilah kita belajar ilmu-ilmu Allah ini. Ya, rajinkan kaki kita. Ya, pergilah ke surau, ke masjid. Walaupun kita rasa kita telah pandai dan sebagainya, kita pergi. Kalau benda yang kita telah tahu, kita ulang kaji. Kalaulah benda yang diajar oleh tuan-tuan guru kita, kita tidak tahu, maka kita menambah ilmu kita. Jangan rasa cukup dengan ilmu yang ada. Mentang-mentanglah kita ini dah pergi umrah, atau orang dah gelar kita dekat panggilan haji dan hajah, kita rasa ilmu kita telah cukup. Tidak. Ada banyak lagi ilmu itu. Kalau dibandingkan ilmu kita itu, mungkin baru setitis dakwah yang berada di 7 lautan ini. Kita terus istiqamah untuk menimba ilmu. Yang mudah-mudahan dengan bekalan ilmu itu, kita akan dapat terus menjadi seorang yang beramal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, kita hayati Al-Quran dan Sunnah. Kalau semasa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita boleh khatam Quran, kita boleh baca Quran setiap kali kita solat, sebelum solat, selepas solat, maka ketika balik di tanah air dan telah pun selesai mengerjakan haji dan umrah, teruskan membaca Al-Quran itu, walaupun dengan sehelai saja bacaan Quran itu pada sehari. Kita kena istiqamah membaca Al-Quran. Apatah lagi kita mentadabur ayat Quran. Kita pergi kepada kuliah-kuliah di mana mereka mentafsir ayat Quran itu, agar kita akan terus menjadi orang yang menjaga haji yang mabrur, sentiasa menjaga umrahnya yang mabrurlah, yang mudah-mudahan kita akan terus mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
nasihat ini bukan saja untuk tuan-tuan dan puan-puan, tetapi juga untuk nasihat kepada diri saya sendiri yang telah berulang kali pergi mengerjakan umrah, yang telah pergi mengerjakan haji. Bagi mereka yang telah pergi menunaikan haji, alhamdulillah, mudah-mudahan perkuatkan diri kita agar umrah yang makbullah itu, haji yang mabrur itu kita bawa, kita pertahankan sehinggalah ke akhir hayat kita. Kullu nafsin za'iqatul maut, kita akan mati. Bila mati, di mana kematian kita, hanya Allah saja yang tahu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada diskusi yang lain.